Salam sejahtera dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas PK Afdal. Jadi pada hari ini, pada hari Isnin, tarikh 1 Mac tahun 2021, kita bertemu sekali lagi dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Jadi pada hari ini kita akan menyambung semula berkenaan dengan pembelajaran kita daripada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan tajuk haiwan. Jadi cikgu harap kamu telah bersedia untuk menerima pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, peringatan daripada cikgu kepada kamu, pastikan kamu mempunyai modul nota dan latihan seperti di bawah ini. Okey, jadi kedua-dua modul nota dan latihan ini ada cikgu berikan kepada kamu semua semasa sesi pengambilan modul di sekolah tempoh hari oleh kedua ibu bapa kamu. Jadi kedua-dua modul ini akan kamu gunakan sebagai rujukan dan akan kamu gunakan untuk kamu menulis nota dan menampal keratan nota di dalam buku nota. Selain itu, modul ini juga akan digunakan sebagai latihan pengukuhan kepada kamu. Jadi cikgu harap kamu ada kedua-dua modul ini. Baik, kita akan mulakan sesi pengajaran kita sekarang. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan unit 2, tajuk kita sama dengan minggu lepas, iaitu haiwan. Cuma subtopik kita pada minggu ini adalah berkaitan dengan kepentingan pembiakan haiwan. Jadi pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat menyatakan 3 kepentingan membiakkan haiwan sebagai yang pertamanya sebagai sumber makanan, yang keduanya sebagai punca pendapatan, dan yang ketiganya untuk keseimbangan ekosistem. Jadi ketiga-tiga ini akan kamu pelajari pada hari ini. Cikgu akan terangkan berkaitan kepentingan membiakkan haiwan sebagai sumber makanan, punca pendapatan dan keseimbangan ekosistem kepada kamu. Apakah maksud di sebalik frasa-frasa yang telah cikgu sebutkan itu? Kepentingan pembiakan haiwan yang pertamanya ia adalah sebagai sumber makanan. Kita tahu bahawa kita sebagai seorang manusia, kita perlu makan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita. Manusia perlu makan untuk mendapatkan zat-zat tertentu seperti lemak, protein dan sebagainya supaya badan kita sihat. Jadi kebanyakan zat-zat ini terkandung di dalam haiwan, daging-daging haiwan. Sebagai contoh, sesetengah haiwan dibiarkan untuk menjadi sumber makanan kepada manusia. Sebagai contoh, kita lihat telur rebus. Telur rebus ini terhasil daripada telur ayam. Jadi ayam ini dibela atau dibiarkan supaya ia dapat bertelur. Dan telur ini kita gunakan untuk kita makan. Dan telur merupakan sumber protein yang sangat baik kepada kita sebagai seorang manusia. Cuba kita lihat ayam goreng. Ayam juga dibiarkan untuk mendapatkan dagingnya. Daripada ayam ini kita boleh menghasilkan berbagai-bagai jenis makanan. Sebagai contohnya ayam goreng. Kemudian boleh juga dijadikan burger. Daging burger itu juga dihasilkan daripada daging ayam. Contoh yang lain ada seperti nugget. Okey, cuba tengok yang seterusnya, kari daging. Kari daging ni dia terdiri daripada daging lembu, kambing ataupun kerbau yang kita bela ataupun kita ternak. Ikan, ikan goreng. Sekarang ni ramai orang membeli ikan secara besar-besaran. Sebagai contohnya ada yang menternak ikan siakap, ada yang menternak ikan tilapia. Jadi ikan-ikan ni diternak untuk dijadikan makanan, dijual dan dijadikan makanan. Yang lain tu ada sebagai contohnya adalah kambing bakar dan juga sambal
udang. Jadi kita dapat tahu bahawa pembiakan haiwan ini menjadi sumber makanan kepada manusia. Apabila haiwan itu banyak, maka sumber makanan kita akan bertambah banyak dan mudah untuk kita dapati. Cuba bayangkan kalau makanannya tidak ada, di mana haiwan itu sangat sedikit, maka kita akan mengalami masalah kekurangan sumber makanan. Baik, kita lihat pula yang kedua. Kepentingan pembiakan haiwan yang kedua adalah ia menjadi punca pendapatan. Hasil ternakan haiwan dapat dijual di pasaran dan menjadi punca pendapatan manusia. Maksudnya di sini, apabila kita membiakkan haiwan, kita boleh mendapat duit. Bagaimana? Sebagai contoh, apabila awak menternak ayam. Awak menternak ayam dalam skala yang banyak ataupun dalam jumlah yang banyak. Kemudian, ayam itu boleh dijual dalam bentuk daging dan telur-telurnya juga boleh dijual. Hasil jualan daging dan telur ini akan menambahkan pendapatan atau menambahkan duit kepada kamu. Ambil contoh yang kedua iaitu kambing. Kalau sekiranya kita membela kambing dalam jumlah yang banyak, ia juga dapat dijual dan menjadi punca pendapatan kepada kita. Sebagai contoh, susu kambing boleh diminum dan dijual kepada manusia. Daging kambing boleh dijual kepada orang lain. Dan kulit kambing boleh digunakan untuk dijadikan berbagai-bagai jenis barangan. Sebagai contohnya, menghasilkan kulit kompang, menghasilkan pakaian dan sebagainya. Ia boleh menghasilkan wang ataupun duit kepada kita. Sekarang kita lihat kepentingan pembiakan haiwan yang ketiga. Yang ketiganya adalah ia menjamin keseimbangan ekosistem. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Nanti cikgu akan terangkan kepada kamu. Pembiakan haiwan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Setiap kehidupan menjadi sumber makanan kepada haiwan yang lain. Keseimbangan ekosistem berlaku apabila semua komponen dalam ekosistem berinteraksi secara harmoni dan seimbang. Baik, lepas ni cikgu akan terangkan kepada kamu berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Jangan risau. Baik, apakah yang kita maksudkan dengan ekosistem? Okey. Ekosistem itu bermaksud interaksi atau hubung kait antara benda hidup dan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Susah nak faham? Tak apa, kita lihat kepada gambar yang seterusnya. Keseimbangan ekosistem dalam bentuk rantaian makanan. Setiap daripada makhluk yang hidup di dunia ini, ia mempunyai peranannya yang tertentu. Jadi peranan-peranan ini memerlukan makhluk-makhluk ini saling berhubung kait dan saling memerlukan antara satu sama yang lain. Okey, mari kita lihat keseimbangan ekosistem dalam bentuk rantaian makanan. Cuba kita lihat. Yang pertama ini terdapat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini biasanya dalam bentuk pokok dan juga daun ataupun dalam bentuk bunga dan sebagainya. Pokok dia menjadi sumber makanan kepada belalang. Jadi belalang makanan utamanya adalah daun-daun yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian belalang ini pula ia dimakan oleh katak. Kerana katak menjadikan serangga sebagai makanan utamanya. Manakala katak ini pula menjadi sumber makanan kepada ular. Ular menjadikan katak sebagai makanannya yang kegemarannya lah. Ular memang suka makan ular. Memang suka makan katak. Baik. Cuba bayangkan kalau sekiranya ekosistem ini terganggu. Sebagai contoh, sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak ada, pokok-pokok ditebang sehingga kawasan tersebut tidak ada lagi pokok, maka tidak ada lagi makanan untuk belalang. Apabila belalang tidak ada,
maka katak tidak akan mempunyai makanan. Dan katak juga akan mati kerana ia mengalami kekurangan makanan. Kemudian, ular juga akan mati apabila katak ini tidak ada lagi di dunia ini. Jadi keseimbangan ekosistem ini sangat penting. Dan kalau sekiranya katak tidak ada di kawasan tersebut, ia akan menyebabkan jumlah belalang menjadi sangat banyak. Belalang menjadi sangat banyak dan akan merosakkan tumbuhan. Jadi keempat-empatnya, pokok, belalang, katak dan ular ini saling berperanan dalam ekosistem, yakni rantaian makanan. Sekiranya berlaku satu masalah atau berlakunya kepupusan salah satu spesies ini, maka ia akan menyebabkan impak yang sangat teruk kepada alam. Sekarang cikgu ada latihan untuk kamu buat latihan berdasarkan modul yang telah diberikan. Cikgu ada memberikan awak modul latihan. Okey, jadi awak potong di bahagian ini, kemudian awak tampalkan di sini. Kemudian awak potong dan tampalkan latihan ini di dalam buku nota awak. Cikgu harap kamu dapat membuatnya dengan mudah. Baik, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan kerja yang telah cikgu berikan. Dan cikgu juga berdoa kepada Tuhan supaya kamu semua sihat sejahtera dan terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Bye.